Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 3 akan membentangkan unsur-unsur tradisi dalam perlembagaan. Berikut merupakan ahli kumpulan kami. Yang pertama ialah saya, Ina Najrah. Seterusnya Siti Zubaidah, Nur Afira, Siti Nur Sarah Jasmine, Nurul Nadira, Nurul Huda dan juga Nur Kristina Wafa. Unsur-unsur tradisi dalam perlembagaan. Perkataan tradisi bermaksud pemindahan atau kesinambungan dari satu generasi ke generasi yang lain. Mengikut konteks politik dan perlembagaan pula, tradisi ini merupakan satu sistem yang telah wujud sebelum zaman moden lagi, di mana keabsahannya bergantung kepada agama dan nilai-nilai asal lainnya. Ianya perlu kerana telah wujud sejak ratusan tahun lagi sebelum Perlembagaan Persekutuan 1957. Mengikut Muhammad Saleh pula, unsur-unsur tradisi ini dapat menstabilkan politik negara, dan laporan yang telah ditulis oleh Suruhan Jahir dahulu menekankan betapa pentingnya perlembagaan yang mengambil kira faktor sejarah, ekonomi, tradisi dan sosial. Unsur-unsur tradisi ini juga telah dilindungi oleh Akta Hasutan 1948, di mana unsur-unsur tradisi merupakan isu sensitif yang dilarang untuk menjadi topik perbincangan awam. Unsur-unsur tradisi ini juga menjadi prasyarat dan permufakatan oleh etnik orang Melayu dan bukan Melayu. Kesultanan dan pemerintahan beraja. Mengikut sistem beraja, raja mempunyai kuasa mutlak dalam setiap pemerintahan dan pentadbiran negara yang dibantu oleh pembesar-pembesar sebelum kedatangan British. Selepas kemerdekaan Malaysia pada tahun 1957, sistem pemerintahan beraja ini telah dipinda mengikut demokrasi perlembagaan, di mana raja perlu bertindak mengikut nasihat dan mendengar nasihat. Yang di-Pertuan Agong mempunyai kuasa untuk memerintah persekutuan, merupakan pemerintah tertinggi Angkatan Tentera Malaysia, mempunyai kuasa untuk mengampun dan memberi tangguhan hukuman, merupakan ketua agama Islam dan sebagai lambang perpaduan etnik-etnik di Malaysia. Kesimpulannya, Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja merupakan unsur tradisi yang terdapat dalam perlembagaan dan merupakan satu-satunya unsur yang melambangkan unsur Melayu dan Islam. Agama Islam. Islam dalam perlembagaan merupakan isu yang penting kerana berkait rapat dengan kepercayaan dan pegangan majoriti rakyat Malaysia. Beberapa perkara yang boleh dirumuskan berkenaan dengan Islam dalam perlembagaan persekutuan ialah mengiktiraf Malaysia sebagai sebuah negara Islam, agama Islam diletakkan di bawah kuasa kerajaan negeri, kebebasan beragama dan undang-undang yang melarang penyebaran mana-mana kepercayaan lain terhadap penganut Islam. Beberapa perkara yang menunjukkan keistimewaan Islam. Contohnya, walaupun dalam keadaan darurat, kedudukan agama Islam tidak boleh dipinda dan perkara ini adalah dijamin. Selain itu, Yang di-Pertuan Agong hendaklah mengangkat sumpah dengan menyebut lafaz wallahi wabillahi watallahi yang merupakan lafaz sumpah dalam agama Islam. Kerajaan negeri juga mensyaratkan seorang raja itu hendaklah seorang Melayu berketurunan raja dan Islam. Selain itu, raja-raja dan sultan juga merupakan ketua agama Islam di negeri masing-masing. Seterusnya berkaitan dengan bahasa Melayu. Perlembagaan Persekutuan Malaysia memberikan kedudukan istimewa kepada bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara. Peruntukan berkaitan bahasa Melayu terdapat dalam beberapa bahagian perlembagaan, khususnya dalam perkara 152 yang memperuntukkan bahasa kebahasaan ialah bahasa Melayu. Bahasa Melayu sebagai medium komunikasi atau bahasa bertuturan umum dan bahasa rasmi negara. Perkara ini juga melindungi bahasa-bahasa lain yang tiada sesiapa pun dilarang atau ditahan daripada menggunakan, mengajar atau belajar bahasa lain kecuali untuk urusan rasmi negara. Selain itu, perkara 150/6A di mana hal-hal yang berhubung dengan bahasa Melayu dilindungi oleh perlembagaan walaupun dalam keadaan darurat. Pengisytiharan darurat mempunyai kuasa untuk menggantung sebahagian besar peruntukan perlembagaan, tetapi bahasa Melayu mendapatlah pengecualian. Seterusnya, perkara 10/4 di mana perkara sensitifnya dilarang untuk dibahaskan di tempat awam. Perkara ini kukuh kerana tidak dapat dipindah oleh Parlimen jika tidak mendapat sokongan daripada 2/3 Dewan dan perkenan Majlis Raja Melayu melalui perkara 159/5. Seterusnya, Syeksyen 4 Akta Bahasa Kebahasaan di mana kerajaan persekutuan, kerajaan negara dan suatu kuasa awam hendaklah menggunakan bahasa Melayu kecuali dibenarkan oleh undang-undang. Pengecualian bahasa Melayu dengan tujuan hubungan diplomatik dan latihan yang dijalankan oleh pakar-pakar asing. Akhir sekali, perkara 160/B di mana perlembagaan yang diterjemahkan dalam bahasa kebahasaan dan sekiranya terdapat persanggahan teks terjemah dengan teks bahasa Inggeris, teks kebahasaan menjadi keutamaan kita. Di sini saya akan menceritakan sedikit sejarah berkaitan dengan bahasa Melayu. Sebelum Perang Dunia yang Kedua, bahasa Melayu digunakan secara meluas bagi tujuan rasmi. Hal ini kerana memudahkan urusan pentadbiran kerana kaki tangan terdiri daripada pelbagai kaum. Perkara ini dikukuhkan lagi apabila Johor menerima penasihat Inggeris pada tahun 1914. Pegawai Eropah perlu mempelajari, mengambil ujian dan dikehendaki lulus bahasa Melayu baru boleh ditempatkan di Persekutuan Tanah Melayu. Pada ketika itu mereka telah memegang lebih dari 95% jawatan di Tanah Melayu. Bahasa Melayu diterima sebagai bahasa perantaraan rasmi walaupun pada zaman penjajahan British. Perkara ini diiktiraf oleh Tan Siew Sin pada Majlis Perundangan Persekutuan pada 10 Julai 1957. Selain itu, pemimpin Melayu adalah adil dan berpandangan luas bagi memastikan bahasa Melayu sebagai alat perpaduan. Kesimpulannya, penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan tidak mengganggu penggunaan bahasa ibunda kaum lain dan dijamin oleh Perlembagaan Persekutuan.
Seterusnya, kedudukan istimewa orang Melayu. Dari segi pengertian sejarah dan sosio budaya, mereka yang mendiami Kepulauan Melayu dianggap keturunan Melayu walaupun ada kepelbagaian bangsa, bahasa dan urat. Dari segi perlembagaan Persekutuan Perkara 1602, seseorang yang menganut agama Islam lazimnya bercakap dalam bahasa Melayu, dan menurut adat istiadat Melayu, dia seorang yang lahir sebelum hari merdeka di Persekutuan atau di Singapura, atau ibu atau bapanya telah lahir di Persekutuan atau di Singapura, atau pada hari merdeka dia adalah bermaksud di Persekutuan atau di Singapura, atau keturunan salah satu di atas mempunyai sedikit sebanyak perhubungan dengan Persekutuan Tanah Melayu atau Singapura. Seseorang tidak semestinya berketurunan Melayu. Jika dia menepati ciri di atas, dia dianggap Melayu. Sebaliknya, jika dia berketurunan Melayu jati tetapi bukan beragama Islam, maka dia dianggap bukan Melayu. Menurut Perlembagaan Persekutuan Perkara 153, YDPA bertanggungjawab menjamin kedudukan istimewa orang Melayu dan melindungi hak kaum lain. YDPA juga dengan nasihat kerajaan boleh menentukan kadar bilangan jawatan dalam perkhidmatan awam, menentukan kadar perizaban permit dan lesen untuk sebarang perniagaan atau pekerjaan, menentukan kadar perizaban dalam beasiswa, bantuan dan keistimewaan pelajaran dan latihan atau kemudahan khas yang diberi oleh kerajaan. Mengikut Perlembagaan Persekutuan Perkara 89 menyentuh tentang Tanah Rizal Melayu, iaitu Tanah Rizal Melayu terus menjadi Tanah Rizal Melayu selepas merdeka. Mana-mana tanah bukan Rizal Melayu boleh diisytihar sebagai Tanah Rizal Melayu mengikut undang-undang. Kerajaan negeri boleh mengambil tanah untuk menempatkan orang Melayu dan bukan Melayu. Jika tanah dimiliki oleh orang bukan Melayu, maka Tanah Rizal Melayu tidak boleh diisytiharkan. Mengikut Perlembagaan Persekutuan Perkara 90, pengecualian undang-undang berkenaan tanah adat di Negeri Sembilan dan Melaka serta undang-undang berkenaan tanah pegangan orang Melayu di Terengganu. Mengikut Perlembagaan Persekutuan Perkara 85F, kemasukan perkhidmatan regimen askar Melayu hanya untuk orang Melayu, manakala kemasukan regimen tentera lain terbuka kepada semua etnik di Malaysia dan tiada sekatan dikenakan. Isu semasa yang kami pilih adalah berkaitan kolumnis Malaysia Madani benteng luncurkan politik kebencian perkauman. Ketika menggulung perbahasan usul kajian separuh penggal, PM Datuk Seri Anwar Ibrahim telah memberi amaran dengan mendesak semua pihak untuk tidak memainkan isu 3R, iaitu religion, race dan royal. Hal ini kerana pelbagai pihak menjadikan isu 3R sebagai batu loncatan untuk meraih kepentingan politik dan ketaksuban kuasa. Sebagai contoh, setiap kali pilihan raya, isu 3R sering dijadikan senjata kempen. PDRM diberi kuasa penuh untuk mengambil tindakan terhadap pihak yang tidak mengendahkan amaran berkaitan isu 3R, menyebabkan 61 kertas siasatan dibuka sejak 27 Mac membabitkan pemimpin politik, badan bukan kerajaan dan rakyat. MCMC juga turut bekerjasama dengan memantau sebarang muat naik di internet dan media sosial yang menyentuh isu 3R. Kerajaan Perpaduan sedang mengkaji keperluan mewujudkan akta baru bagi menghukum pihak yang mempermainkan isu 3R berdasarkan aspek sivil. Hal ini disifatkan wajar kerana Akta Hasutan 1948 lebih kepada elemen kesalahan jenayah. Sekian sahaja daripada kami. Terima kasih.